warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke live Raudah Optometri Adosta. Okey, hari ini bertarikh 17 hari bulan September. Semalam 16 hari bulan September 2020 kita telah menyambut Hari Malaysia. Okey, kerajaan telah membawa satu tema yang cukup menarik bagi saya, iaitu tema Malaysia Prihatin. Malaysia, gabungan antara Malaysia dengan Prihatin. Prihatin tu maksudnya dia menggambarkan bahawa seluruh rakyat Malaysia berganding bahu, bekerjasama dalam untuk kita menangani pandemik COVID-19. Okey, situasi di Kedah masih lagi dalam PKPD, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Jadi Raudah Optometri di Mergong dan juga Bandar Johor tidak dapat beroperasi. Kita doa agar wabak ini segera diangkat. Jadi dapatlah kita menjalani kehidupan kita seharian seperti biasa. InsyaAllah hari ini kita akan membawa satu tajuk live hari ini, iaitu mata kering. Apa itu mata kering? So hari ini Farah akan bersama dengan seorang lagi rakan Farah, iaitu Optometris Nadia. Dia akan mengupas satu persatu apa yang dimaksudkan dengan mata kering. Okey Nadia, apa yang dimaksudkan dengan mata kering tu? Boleh Nadia terangkan sedikit? So saya adalah Optometri Nadia. So bila Farah tanya apa itu dimaksudkan dengan mata kering ni, okey, sebenarnya mata kering ni disebabkan oleh pengurangan air mata kita ataupun air mata kita tu tak berkualiti. Okey, maksud pengurangan air mata kita maksudnya apabila kelenjar air mata kita kurang mengeluarkan air mata. Dan yang tidak berkualiti, air mata yang tidak berkualiti ni dimaksudkan dengan apabila air mata kita tu ada kekurangan dekat bahagian lapisan air mata lah. Lapisan air mata kita ada 3, iaitu yang pertama adalah lapisan minyak. Okey, yang kedua adalah lapisan air dan yang ketiga adalah lapisan mukus. Jadi lapisan minyak ni sebenarnya penting supaya air mata kita tidak mudah tersejat. Okey, apa maksud tidak mudah tersejat? Itu dimaksudkan dengan mata kering ni. Okey, sebenarnya mata kering ni disebabkan oleh pengurangan air mata kita ataupun air mata kita tu tak berkualiti. Jika kita mengalami kekurangan maksud pengurangan air mata kita maksudnya apabila kelenjar air mata kita kurang mengeluarkan air mata lapisan air dan yang tidak berkualiti, air mata yang tidak berkualiti ni dimaksudkan dengan apabila jadi dia ada oksigen, membekalkan oksigen dan nutrisi. Air mata kita tu ada penting kekurangan dekat bahagian lapisan air mata lah. Lapisan air mata kita ada ada 3, iaitu yang pertama adalah lapisan minyak air kan. Yang kedua adalah lapisan air dan yang komponen air ni kena minum air yang banyak lah. Okey, tiga adalah lapisan mukus. Jadi lapisan air minyak ni sebenarnya penting supaya air mata kita tidak mudah tersejat. Okey, apa maksud tidak mudah tersejat? Itu dimaksudkan dengan mata kering ni. Okey, sebenarnya kalau kita kurangnya lapisan mukus ni, kita punya mata kering ni disebabkan oleh pengurangan air mata kita ataupun bola mata kita. Jadi air mata kita tu tak berkualiti. Kita mengalami bahagian lapisan. Maksud pengurangan air mata kita maksudnya apabila kelenjar air mata kita kurang mengeluarkan air mata dan yang tidak berkualiti, air mata yang tidak berkualiti ni, itu yang dimaksudkan dengan mata kering. Okey, dimasukkan dengan apabila dia ada oksigen, membekalkan oksigen dan nak tanya lah kan, air mata macam mana kita nak tahu kita ni kekurangan dekat bahagian lapisan air mata lah. Ataupun simptom yang menyatakan bahawa kita ini sedang menghadapi mata kering? Okey Farah, ada 3, iaitu yang pertama adalah lapisan minyak air kan. Yang kedua adalah lapisan air dan yang komponen air ni kena minum air rasa tak selesa. Kedua, mata kita sakit, rasa mata sakit. Yang ketiga, kita rasa mata kita berpasir. Keempat adalah bila mata kita dah start ada merah-merah dekat bahagian kawasan mata putih tu. Tu maksud dia mata kita tak cukup oksigen. Bila tak cukup oksigen, jadi salur-salur darah yang kecil-kecil halus-halus tu dia akan ke bahagian depan, ke bahagian mata hitam. Sebab bahagian mata hitam kita tu adalah kawasan yang sangat sensitif dan memerlukan oksigen yang cukup. Jadi bila mata kita kering, dia akan jadi merah.
Dan selalunya dia akan datang package sekali dengan mata gatal. Okey. Jadi kalau anda mengalami simptom-simptom sebegini, itu adalah antara anda dah ada mata kering. Okey. Persoalannya, adakah mata saya berair ni adalah mata kering? Okey. Mata berair adalah salah satu gejala mata kering juga. Okey. Kenapa? Okey. Disebabkan kita punya kelenjar air mata ni dia kurang keluar air mata. Okay, pengeluaran air mata dia kurang. Jadi bila ada serta-serta masa tu dia akan keluar sangat banyak. Bila keluar dengan sangat banyak, okay, air mata tu keluar dengan sangat banyak, tu yang jadi mata berair tu. Yang tu adalah salah satu simptom adalah salah satu gejala mata kering juga tau. Selalunya mata berair ni bila dah masuk umur 40 tahun dan ke atas, dah start ada. Okey. Dah start ada untuk ada mata berair. Selalunya orang tua-tua lah. Kan dia akan cakap, mata makcik berair lah. Berayang selalu ni. Kan. Nak buat macam mana kan? Okey, itu sebenarnya adalah salah satu mata kering. Okey. So bila mata kering, nanti nak akan terangkan rawatan-rawatan yang sesuai lah. Okey, mengikut situasi dan anda boleh terus apply lah. Kan, yang mana yang boleh di apply, boleh terus apply. Okey, bagi mata kering yang sangat kronik, kena jumpa doktor terlebih dahulu. Okey, dia ada rawatan-rawatan khas yang sesuai lah. Okey. Oh, banyak juga ya simptom-simptom ataupun gejala yang boleh kita tahu sama ada mata kita ni kering ataupun tidak. Okey, Nadia, kalau macam tu kan, sebenarnya apa faktor-faktor yang menyebabkan kita dapat mata kering ni? Sebab selalu orang macam, kenapa mata saya cepat kering Sedak tahulah apa faktor-faktor menyebabkan satu mata kita tu jadi kering. Okey Farah. Faktor-faktor yang boleh menyebabkan mata kering. Okey. Faktor yang paling asas adalah, yang pertama adalah umur. Okey, apabila kita makin meningkat usia, jadi makinlah berlaku pengurangan pengeluaran air mata lah. Disebabkan kelenjar kita pun akan kurang efisien sikit lah apabila makin tua lah. Yang kedua adalah disebabkan jantina. Okay. Jantina ni, perempuan lebih cenderung untuk dapat mata kering berbanding lelaki. Kenapa? Okay, disebabkan perempuan ni hormon dia kadang tak stabil, dan satu lagi disebabkan pengambilan pengambilan ubat kontraseptif, menopause. Okey. Kemudian dari segi penyakit jugalah. Contoh, orang-orang yang ada diabetes mellitus akan lebih cenderung untuk dapat mata kering. Yang kedua, orang yang ada thyroid, okey, disebabkan oleh kesan-kesan ubat yang dimakan akan menyebabkan pengeluaran air mata jadi kurang lah. Dan yang ketiga adalah dari segi kita kata lifestyle lah. Macam mana yang dikatakan lifestyle ni? Lifestyle ni maksudnya contoh CA bekerja di kawasan yang mungkin kena turun site yang banyak berdebu angin kan, macam tu pun boleh menyebabkan mata kering. Ya. Sebab banyak terdedah dengan cahaya matahari, samalah. Apabila kita banyak terdedah dengan cahaya matahari, maksudnya kita banyak terdedah dengan haba. Haba ni dia panas, okey. Jadi haba ni boleh menyebabkan kita punya air mata tersejak lebih cepat. Jadi kalau yang banyak kerja dekat outdoor lah, kerja di luar, contoh kalau kat kampung, pesawah padi, petani, penuri getah, dan yang kalau di bandar mungkin akan banyak yang turun construction site. Dan jangan lupa ya, dekat rumah pun sebenarnya kita boleh dapat mata kering. Sebab kita mungkin dekat rumah ada aircon, so aircon pun boleh menyebabkan mata kering. Dan even dalam kereta tengah drive pun kan kita akan pasang aircon kan. So semua tu adalah penyebab mata kering secara tidak langsung. Okey. Selain itu adalah dari segi kalau orang yang merokok ya, orang yang merokok akan lebih cenderung untuk dapat mata kering sebabkan asap rokok tu haba dia
kan dia akan direct kena mata kan. So pun sama. Okay, selalunya kalau perokok ni dia akan mengalami gejala seperti mata merah. Kan, first tu dia akan develop mata merah. Jadi yang tu dah tanda-tanda ada mata kering lah. Okay, bagi penunggang-penunggang motosikal yang tak pakai visor kan, pun boleh dapat mata kering. Dia tak dapat sekarang lah, dia akan develop sikit-sikit untuk dapat mata kering tu. Okay, harap jawapan nak membantu kan. Selain daripada itu, selalunya penyakit-penyakit yang besar-besar lah, macam rheumatoid arthritis, kecil manis, sebabkan pemakanan ubat lah. Kan, ubat-ubat, ada serta-serta ubat yang boleh menyebabkan bukan setakat air mata je kering, kulit pun boleh jadi kering. Okay, and mungkin ada yang dekat luar sana yang mengalami kulit kering, mudah keringnya kulit kering, muka cepat kering. Memang ada potensi yang sangat tinggi untuk dapat mata kering. Okay, antara macam Nadia cakap tadi, banyak juga sebenarnya penyebab yang menyebabkan kita ni tanpa disedari berlaku mata kering dekat kita. Yang pertama iaitu daripada segi umur, daripada segi jantina, daripada segi lifestyle seseorang. Jadi Nadia, ada tak cara untuk kita kurangkan ataupun kita cari merawatlah senang merawat mata kering kita ni? Semestinya ada, Farah. Okay, rawatan yang paling asas adalah dengan memakai eye drop ataupun air mata palsu. Okay, air mata palsu ni ada banyak jenis juga. Bukan aimo semata-mata lah. Dia ada banyak lagi yang range yang lebih besar lah. Iaitu kalau pernah dengar, Tears Naturals dengan Systane. Ada lagi brand-brand yang lain, tapi nak lebih syorkan dua jenis produk ni lah. Okay, kalau Tears Naturals ni kenapa nak syorkan Tears Natural dan Systane ni? Sebab kedua-duanya dia punya kita kata air mata palsu tu dia sama dengan pH. Omega 3 ni dia menambahkan kualiti dan kuantiti dekat tiga-tiga lapisan tu lah. Okay, dan memang ada kajian menunjukkan pun bahawa omega 3 ni membantulah dari segi untuk mengurangkan mata kering lah. Okay, selain daripada eye drop dan pengambilan minyak ikan, kita juga boleh digalakkan lah untuk melakukan penjagaan diri di rumah. Okay, macam mana tu kan? Okay, penjagaan diri di rumah ni maksudnya jika dalam rumah ada aircon, jadi jangan terlalu direct dengan aircon. Kurangkan sikit penggunaan aircon ataupun gunakan humidifier untuk kelembapan udara. So bila kita punya udara sekeliling kita ni lembap, jadi kita punya penyejatan air mata pun akan berkurang. Jadi lambatlah sikit air mata kita nak tersejat. Bila kurangnya tersejat, bermaksud air mata kita ni lama sikit lah dekat bahagian depan mata lah, dekat berbolong mata kita tu. So itu pun dah membantu dah. Sebab itu hari-hari kan kita macam duduk dalam kawasan yang aircon, even dalam kereta pun dalam aircon. Jadi kalau macam dalam kereta tu boleh adjust lah aircon tu supaya tak direct terus dekat bahagian muka ataupun mata lah. Itu adalah penjagaan diri lah. Dan tu di dalam rumah. Kalau di luar rumah, contoh macam tadi nak cakap, memang lifestyle-nya memang kerja dekat luar, kerja dekat construction site ataupun main kat outdoor. Jadi sangat-sangat penting untuk menggunakan sunglass yang ada perlindungan UV lah. Sunglass ni kacamata hitam lah. Macam live yang sebelum ni, bagi yang pernah tengok, live yang sebelum ni kita dah terangkan dah apa kelebihan sunglass lah, kacamata hitam. Dan ada juga perbezaan, apa beza sunglass yang berkualiti dengan sunglass yang tidak berkualiti. Jadi untuk yang kali ni nak cuma terangkan serba sedikit lah. Sunglass kacamata hitam ni yang ada, wajib kena ada adalah perlindungan UV lah. Bila kita pakai sesuatu protection, perlindungan di bahagian depan, pertama kita dah mengurangkan debu-debu melekat dekat air mata kita lah, dekat bahagian mata kita. Kedua,
Dia dapat mengurangkan mata kering dengan mata kita ni dia tak direct dengan cahaya matahari secara terus. Okay, sunglass ni kita boleh letak power dan juga tak ada power lah. Jadi bagi mereka yang ada power dan risau, macam mana saya ada power yang tinggi, boleh ke saya pakai sunglass ni? Boleh, kita boleh custom made. Untuk yang ada power dan kita buat dalam sunglass lah, dalam kacamata hitam. Okay, kacamata hitam pun ada 2 tone, ada 1 tone, ikut keperluan masing-masing lah. Kalau anda pergi ke kedai optikal ataupun kedai optometris, kita akan terangkan dan kita akan cadangkan sunglass yang mana yang terbaik untuk anda, mengikut lifestyle anda, mengikut kegunaan anda lah. Jadi sangat-sangat penting kalau yang banyak yang kerja dekat outdoor, banyak terdedah cahaya matahari, sangat-sangat digalakkan untuk memakai kacamata hitam yang wajibnya ada perlindungan UV, bukan yang biasa-biasalah. Dan sebaiknya ada polarize. Polarize ni dia meredupkan mata dan meningkatkan kontras mata. Kan? Kalau anda pernah mendengar, kita pun ada juga sebut pasal clip on. Clip on frame, bingkai yang clip on tu. Yang tu pun sebenarnya salah satu daripada sunglass juga. Cuma beza dia clip on lah. Pakai clip on. Okay. Yang itu pun sangat-sangat membantu lah. Selalunya kalau dulu dia jenis clip macam tu, sekarang dah elok sikit, dah berteknologi sikit, dia pakai magnet saja. Jadi bila pakai magnet ni sangat mudah lah, dia takkan mudah tertanggal. Okay. So kalau macam dekat Raudah pun kita memang ada clip on lah, sebab yang tu baru-baru sangat mendarat dekat Raudah. Jadi boleh anda book sekarang lah. Okay. Yang itu adalah penjagaan diri di dalam rumah dan di luar rumah lah. Okay, yang tu kita dah settle lah, bincangkan. Selain itu, kalau lah anda mengalami mata kering yang sangat-sangat teruk, anda dah pergi ke doktor, ke pakar, ke hospital, jadi doktor akan cadangkan anda untuk buat satu lagi jenis kita panggil rawatan. Tapi yang ni sementara sajalah untuk menambahkan balik bilangan air mata. Kalau mata kering tu disebabkan oleh pengurangan pengeluaran air mata, jadi doktor akan suggestkan, akan cadangkan lah treatment inilah, rawatan ini. Nama dia Phantom Plug, di mana kita akan ada satu alat, kita akan sumbatkan dia sikit lah dekat bahagian kalau anda perasan lah, dekat bahagian bawah ni dia ada lubang kecil halus tu kan. Sebenarnya situ adalah tempat di mana saluran air mata kita keluar lah. Okay, sini dekat atas, bahagian atas ni ada kelenjar air mata turun, dan dia akan melalui satu lagi lubang kecil ni lah. Lubang kecil ni adalah saluran untuk air mata keluar lah. Jadi kita akan tutup saluran tu buat sementara. Kita panggil Phantom Plug. Dia ada sementara dan dia ada kekal. Kalau yang sementara ni doktor nak tengok lah berkesan atau tidak, membantu atau tidak lah dalam menyelesaikan masalah mata kering anda. Okay. Yang tu hanya boleh dibuat di hospital lah. Doktor yang akan cadangkan lah. Okay. Kalau kekal ni, bila kita letak sementara tu dah membantu. Bila membantu, barulah dia akan buat secara kekal lah. Bila kekal ni maksudnya memang air mata takkan turun dekat situ lah. Ya. Okay. Terima kasih Nadia kerana telah menerangkan dengan panjang lebar berkaitan dengan mata kering. Iaitu kita dah tahu apa maksud mata kering, gejala yang berlaku bila mata kering, faktor-faktor yang menyebabkan kita berlaku mata kering, dan juga macam mana cara untuk membantu mata kita daripada mendapat mata kering. Jangan risau, walaupun Raudah Optometri tak dapat beroperasi sepanjang PKPD ni, tapi anda semua masih lagi boleh berhubung dengan kami melalui WhatsApp. Seperti nombor yang saya bagi tadi, saya ulang sekali lagi, 0104695571 atau 0104695572, atau boleh juga PM kami di Messenger FB atau di MDIG, dan juga boleh subscribe Telegram kami Raudah Optometri Alostar untuk dapatkan apa-apa info berkaitan dengan mata dan juga cermin mata. Okey, sampai di sini sahaja live kita hari ini. Farah harap dapat memberikan sedikit sebanyak input kepada anda semua
semua yang menonton petang ni. Dan jangan lupa share kepada kawan-kawan yang lain, okey? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.